Assalamualaikum, hai Jamal MA di sini. Okey, kali ini saya cerita lagi lah tentang Satria saya ni. Okey, hari ini saya tukar spring standard sebab spring yang sedia ada ni terlalu keras. Okey, bukan ya terlalu keras lah, lembut. Yang ni load, standard load. Okey, kalau pumping tayar boleh sagat. Okey, kemudian saya buat steering tadi itu. Okey, di video saya yang lama saya cerita tentang saya tukar steering rack saya ke manual steering rack. Okey, dan steering racknya saya tukar sebab saya mau steering tu dia berat walaupun saya bergerak laju. Okey, biasanya 110 120 steering jadi ringan kalau kita pakai power steering. Okey, so saya pakai manual steering rack. Yang ni 1214 pun kita masih drive relax. Okey. Okey, sebelum tu beberapa hari lalu saya tukar spark plug. Okey, spark plug ni mula-mula saya pakai yang biasa lah, tetapi mekanik tu dia sarankan ataupun dia sarankan saya cuba spark plug kembara 1.6 ke 1.3 ke. Okey, twin head. Saya pun tidak tahu juga yang ada kembara, ada spark plug twin head yang murah. Okey, RM60 satu set. Dan saya test, saya cuba, memang kesan dia memang power. Okey, anda boleh cuba. Okey, spark plug kembara twin head, Pro 2 kembara. Okey, dan anda rasalah bagaimana dia punya power. Aircon compressor pun saya sudah buat sebelum ni. Jika anda tonton video-video saya yang lepas, okey, aircon compressor memang bising kan. So saya bawa ke kedai. Okey, mula-mula saya suruh mekanik tu tukar kompresor, tetapi dia tiada stok. So saya suruh dia tukar bearing. Okey, alhamdulillah dia mau. Kemudian dia tukar minyak kompresor ni. Okey, dan selepas dia cek, dia uji, okey, mekanik tu cakap kompresor saya ni memang masih boleh pakai lama lagi lah. So inilah kalau kita jumpa mekanik yang bagus, okey, dia akan bagi kita nasihat yang betul. Okey, kalau dikira-kira saya buat semua suspension ni, okey, ni spring ni dalam 100 lebih lah. Okey, okey, semua suspension kalau kira budget lah. Okey, dari awal saya buat suspension ni adalah dalam sekitar 1004 macam tu. Okey, getah-getah semua sudah baru, bearing semua sudah baru, spring pun yang sekarang ni. Okey, so lepas ni insyaallah kereta saya ni pun kalau pakai tidak ada lagi bising-bising tu. Okey, tidak ada lagi bising bunyi-bunyi longgar. Suspension semua sudah baru. Lepas saya buat semua suspension ni, okey, saya akan buat engine pula lepas ni. Okey, mungkin saya akan pasang turbo, tapi light tuning lah. Okey, light tuning untuk daily use saja. Okey, untuk daily use, untuk memotong dan untuk mendaki bukit. Mounting atas masih kemas lah. Mungkin tidak tukarlah mounting atas ni. Okey, inilah dia spring spot yang saya sudah ganti. Okey, ini belakang, ini depan. Okey, kalau kita tengok diameter dia ni begitu besar lah berbanding yang original spec. Walaupun spring ni tidak ada maintenance, tetapi kita perlu berhati-hati juga. Okey, yalah, kita tidak boleh expect bahawa spring yang kita gunakan ni sentiasa selamat. Okey, boleh jadi spring kita ni patah dan sebagainya. Okey, kalau kita tengok di kotak ni, okey, kita perlu cek setiap 100,000 km. So setiap 100,000 km kita perlu perhatikanlah spring kita ada defect ke, okey, ada kesan-kesan cracking dan sebagainya kan. Tiada jangka masa tetap, jangka masa khusus berapa lama kita boleh pakai spring kita ni. Okey, tetapi standard industri menetapkan setiap 10,000 hingga 15,000 kali penggunaan, okey, kita perlu tukar spring. Okey, tapi mungkin tu saya ingat kalau kenderaan kita sentiasa membawa muatan yang banyak. Okey, tetapi yang ini saya cakap tentang coil spring ya, bukan leaf spring, bukan spring down yang lori pakai. Okey, saya cakap ni tentang coil spring saja. Tentang penjagaan suspension ni, okey, apa yang perlu kita betul-betul alert adalah absorber.
Okey, kalau absorber rosak kita tidak tukar, kita terus gunakan. Okey, benda kedua yang dia akan hentam adalah getah-getah. Okey, wear and tear. Okey, selepas getah-getah ni semua rosak, tiada benda lagi dia yang akan hentam, dia akan hentam bearing. Okey. Ada juga setengah kes, okey, getah yang dulu rosak. Okey, getah dulu rosak, kemudian dia melarat ke absorber dan juga ke bearing. Okey, setengah orang dia akan gunakan mounting ataupun getah-getah yang keras. Okey, getah-getah yang keras ni bukan tidak elok, tetapi kalau kita terus gunakan, dia akan hentam bearing kita sangat kerap. Okey, sangat kerap bearing kita rosak. Sebab flexibility getah mati itu, mounting getah mati itu dia sangat sedikit, sangat kurang, sangat sedikit pula. Okey, tentang suspension ni, okey, saya ada cerita juga di video saya yang lama, okey. Boleh cek di description, saya sertakan video saya tentang absorber. Okey, di sana saya cerita tentang absorber. Okey, sehingga itu kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe channel Jamal MA. Assalamualaikum. Bye bye.